The Kudaps Enterprise. Perniagaan ini telah diusahakan secara perkongsian di antara 4 orang sahabat iaitu Aina Syahira, Nur Zurain, Karimah Marwaziah dan juga Nur Asyakirin. Visi adalah untuk membentuk kumpulan usahawan niaga serta sasaran perniagaan. Bagi misi yang ditubuhkan pula adalah untuk melahirkan usahawan yang membina rangkaian serta jaringan komunikasi dalam satu kumpulan. Nama perniagaan yang telah ditetapkan adalah The Kudaps Enterprise, beralamat di nombor 1 Jalan 7, Taman Santan 2, 01000, Kangar Perlis. Bentuk perniagaan yang telah dijalankan adalah berbentuk perkongsian. Aina Syahira sebagai pengurus kewangan, Nur Asyakirin sebagai pengurus operasi, Nur Zurain sebagai eksekutif permasaran, Karimah Marwaziah sebagai jurujual hikmat. Analisa SWOT kekuatan. Kami menyediakan hikmat pelanggan yang sangat mesra dan mudah dibawa berunding. Kelemahan pula adalah servis penghantaran yang lambat kerana kepadatan jadual peluang. Kami mempunyai pusing modal dengan harga yang murah dan yang terakhir adalah threats iaitu ancaman. Mempunyai banyak pesaing, berlaku kerugian. Okey, ini adalah perbelanjaan rancangan sumber manusia. Okey, untuk saya akan terangkan sebulan punya jumlah dan juga setahun jumlah. Okey, untuk gaji pengurus kewangan sebulan RM3,437.15, setahun RM41,245.80. Pengurus operasi RM3,219.65 dan untuk setahun RM38,635.80. Eksekutif pemasaran sebulan RM3,215, RM36,025.80 untuk setahun. Jurujual dan juruhikmat mempunyai gaji yang sama iaitu RM3,215 dan untuk sebulan, untuk setahun RM36,025.80. Caruman KWSP, Perkeso dan Insurans. KWSP RM175.10 untuk sebulan dan setahun RM2,101.20. Untuk Perkeso RM686 sebulan, setahun RM8,323. Insurans RM1,000 sebulan RM12,000. Okay. Aset tetap RM17,698 untuk setahun dan jumlah perbelanjaan untuk sebulan RM11,661.10 dan untuk setahun RM192,512.40. Itu adalah jumlah perbelanjaan untuk sebulan dan juga untuk setahun. Ini adalah perbelanjaan rancangan sumber manusia untuk syarikat kami. Okey, seterusnya bahagian yang ketiga iaitu operasi pengeluaran. Seperti Encik tahu, kami mengeluarkan produk yang bernama Complete Spicy Salted Egg Berry Me. Anggaran pengeluaran bulanan dan tahunan. Seperti yang Encik dapat lihat di dalam data tersebut, untuk satu tahun kami menganggarkan sebanyak 30,100 belang yang kami akan jual, diikuti dengan harga setahun iaitu sebanyak RM301,000 Malaysia. Seterusnya sumber-sumber bahan mentah. Okey, yang pertama kami akan menggunakan cornflakes daripada WC Ingredient Supply. Yang kedua adalah serbuk salted egg daripada cheese powder meleleh ataupun cheese powder TM. Yang ketiga adalah cili kering daripada Zida Argo Resources. Yang keempat adalah daun kari daripada Pembekal Barang Basah Kering Johor. Yang keempat mentega daripada Bake with Yen. Yang terakhir sekali adalah zipper bag daripada molehitpack.com. Seterusnya adalah anggaran penyediaan satu paket spicy salted egg untuk tempoh sebulan. Okey, untuk cornflakes kami menganggarkan sebanyak 200 kg, untuk serbuk salted egg sebanyak 100 kg, mentega sebanyak 100 kg dan cili kering sebanyak 80 kg. Dan jumlah yang kami anggarkan untuk setiap bahan dalam tempoh sebulan adalah sebanyak RM4,705 Malaysia. Seterusnya adalah senarai keperluan mesin dan peralatan. Untuk peralatan kami menggunakan kuali non-stick daripada pemborong terbesar rantau panjang. Yang kedua adalah senduk kayu daripada Shopee. Yang ketiga adalah plastik daripada Unicycle Enterprise. Yang keempat adalah zipper bag daripada molehitpack.com. Yang terakhir adalah plastik sealer iaitu daripada Pro Kitchen Trading.
Untuk kuantiti kami menganggarkan kuali nasti kami guna sebanyak 5, senduk kayu sebanyak 5, plastik sebanyak 100, zip bag sebanyak 1000 dan plastik sila adalah sebanyak 5 sahaja. Dan jumlah semuanya kami menganggarkan sebanyak RM1,249 Malaysia. Ini merupakan clue kami menyediakan konflik spicy salted egg sehingga ke tangan pembeli. Yang pertama, penyediaan bahan mentah yang hendak digunakan dalam pemprosesan produk. Yang kedua, menggaul dan mengadu bahan mentah yang disediakan. Yang ketiga, memasukkan adunan ke dalam acuan untuk dibakar. Yang keempat, proses pembakaran. Yang kelima, proses penyejukan. Yang keenam, pemeriksaan mutu. Yang ketujuh, pembungkusan produk. Yang ke-8, menerima produk di stor jualan. Yang terakhir sekali, pengeluaran produk kepada pembeli. Ini merupakan jadual perbelanjaan rancangan pengeluaran tahunan. Manakala kami tidak ada pekerja, jadi sebarang gaji dan saraan tidak ada. Untuk overhead tetap, gaji pengurus kewangan sebanyak RM32,400, gaji pengurus operasi sebanyak RM30,000, gaji eksekutif pemasaran sebanyak RM27,600. Begitu juga dengan gaji jurujangan dan jurukhidmat. Untuk KWSP sebanyak RM2,101.20, untuk perkeso sebanyak RM8,323, untuk insurans sebanyak RM12,000. Keseluruhan adalah sebanyak RM140,024.20. Untuk pembelian mesin sila setahun sebanyak RM3,600, untuk kuali sebanyak RM1,434, untuk senduk kayu sebanyak RM354. Jumlah adalah sebanyak RM5,388. Untuk peralatan pempaketan adalah sebanyak RM1,440, untuk plastik sila sebanyak RM1,434, untuk mesin sila sebanyak RM2,874. Jumlah keseluruhan pembelian adalah sebanyak RM8,262. Untuk bahan mentah adalah kompleks. Untuk setahun kami anggarkan sebanyak RM19,200, untuk cili kering sebanyak RM2,400, untuk mentega sebanyak RM9,660, untuk serbuk salted egg sebanyak RM25,200. Jumlah bahan-bahan yang kami beli adalah sebanyak RM56,460. Okey, bahan langsung, zip bag sebanyak RM14,400, bag plastik sebanyak RM1,440. Jumlah keseluruhan adalah sebanyak RM15,840. BAT kami sebanyak RM72,000, untuk bil air pula sebanyak RM6,000. Jumlah keseluruhan belanja utiliti kami sebanyak RM13,200. Jumlah besar untuk seluruh jadual perbelanjaan rancangan pengeluaran kami adalah sebanyak RM233,786.20. 4.1 produk Cornflakes Spicy Salted Egg. Untuk 4.2 bagi harga. Berikut merupakan penyediaan satu paket spicy salted egg, iaitu sebanyak 100 gram. Bahannya adalah cornflake, serbuk salted egg, cili kering, mentega dan zipper bag. Untuk kos paket untuk 100 gram, cornflake adalah 80 sen, serbuk salted egg RM1.15, cili kering 25 sen, mentega 80 sen dan zipper bag 11 sen. Selepas ditambah, jumlahnya adalah RM3.11. Bagi jualan sepaket untuk spicy salted egg ini ialah RM10. Untuk lokasi 4.3 lokasi dan pengagihan. Nombor 1 Jalan 7 Taman Santan 2 01000 Kanga Perlis. 4.4 promosi. Antara strategi promosi yang dilakukan oleh kami adalah membuat periklanan di media sosial, melakukan jualan langsung seperti membuat siaran langsung, mewujudkan katalog berkenaan produk, mengekalkan hubungan peribadi yang baik dengan pelanggan dan melakukan promosi jualan pada setiap bulan. Untuk 4.5 strategi pemasaran. Di sini kami letakkan dua strategi pemasaran yang dijalankan oleh syarikat kami. Pertama adalah perkongsian. Okey, kedua adalah melibatkan pekerja. Untuk 4.6 analisa pesaing, di sini saya ada 3 pesaing yang telah saya senaraikan, iaitu Monster, Nims Crispy, Kokoja Berhantu. Untuk 4.7 perbelanjaan rancangan pemasaran, iaitu aset tetap dan lain-lain belanja. Untuk aset tetap, kami telah bersetuju untuk mengambil papan tanda perniagaan. Lain-lain belanja adalah promosi, kad perniagaan, risalah ataupun internet, petrol untuk kenderaan, iklan dan kitchen sebagai free gift produk kami.
Jumlah besarnya adalah RM79,560. Kos permulaan perniagaan The Kudaps adalah sebanyak RM38,780. Seterusnya adalah sumber pembiayaan perniagaan The Kudaps. Kami telah menerima tunai daripada ahli berkongsi sebanyak RM40,000 dan pinjaman daripada Mara sebanyak RM10,000. Jumlah keseluruhannya adalah RM50,000. Isi titik pulang modal iaitu dikenali sebagai TPM. Kita akan mengira unit dahulu, iaitu TPM kurungan unit sama dengan kos tetap dibahagi dengan harga jualan seunit ditolak dengan kos berubah. Okey, sama dengan harga kos tetap kita adalah RM4,705, harga jualan seunit kita adalah RM10 dan kos berubah kita adalah RM3.11. Akan mendapat 683 unit. Untuk mengira TPM untuk harga, TPM titik pulang modal iaitu unit didarab dengan harga asal kita jual, dan kita ambil 683 darab RM10, kita akan dapat RM6,830. Okey, untuk mencari keuntungan adalah unit keluaran darab dengan margin caruman seunit ditolak dengan kos tetap. Untuk unit keluaran kita adalah kita target untuk membawa keluar sebulan adalah 1,400. Maka kita ambil 1,400, kita akan darab dengan RM6.89 tadi. Maknanya RM10 tu kita tolak dengan RM3.11, kita akan dapat RM6.89. Okey, akan dapat jawapan 1,400 darab RM6.89 adalah RM9,646. Tolak dengan kos tetap kita RM4,705. Kita akan mendapat keuntungan sebanyak RM4,941. Nyata aliran tunai proforma. Okey, untuk belanjawan tunai bagi setahun yang berakhir pada 31 Jun 2021 ini, okey, kami baki ialah RM444,525.40. Modal yang kami keluarkan untuk memulakan perniagaan ini ialah RM80,000. Jualan tunai sebanyak RM286,000, penghutang RM26,000, komisen yang diterima RM15,000, pinjaman yang dilakukan ialah RM10,000. Jumlah penerimaan ialah RM417,000. Okey, untuk pembayaran terbahagi kepada belanja organisasi. Belanja organisasi pula terbahagi kepada belanja penubuhan, belanja permulaan, gaji, belanja pengoperasian. Okey, untuk belanja penubuhan RM5,100. Untuk belanja permulaan kami telah belanja sebanyak RM55,280. Untuk gaji RM139,933.20 belanja pengoperasian yang dilakukan ialah RM29,794. Untuk belanja pengeluaran pula, kami telah berbelanja untuk pembelian aset, bahan mentah dan belanja utility lah. Okey, so pembelian aset RM17,818. Bahan mentah kami telah habiskan RM56,460. Belanja utility sebanyak RM12,000 dan juga jumlah pembayaran ialah RM316,385.20. Lebihan baki yang terdapat ialah RM548,140.20. Jumlahnya ialah RM1,051,418.20. Penata pengeluaran untuk belian RM56,460. Kat sini KWSP sebanyak RM2,101.20. Untuk pekeso RM8,323. Untuk insurans RM12,000. Untuk utility RM4,200. Okey, jumlah kos overhead ialah RM26,624.20. Kos perkilangan pula sebanyak RM83,084.20. Penyata pendapatan bagi tahun berakhir 31 Jun 2021, jualan sebanyak RM301,000, jualan bersih sebanyak RM301,000, kos perkilangan sebanyak negatif RM83,084.20, untung kasar sebanyak RM217,919.80. Tolak belanja
Belanja penubuhan sebanyak RM51,000, belanja permulaan sebanyak RM38,780, belanja gaji dan saraan organisasi juga sebanyak RM38,780, belanja pengoperasian sebanyak RM29,794, belanja promosi sebanyak RM14,400, perbelanjaan lain pemasaran sebanyak RM79,560, negatif RM206,414, untung bersih sebanyak RM11,501.80. Penyata kedudukan kewangan pada 31 Jun 2021. Aset tetap peralatan berapa persen? Peralatan pemotoran aset semasa tunai jumlah bagi kedua-duanya adalah sebanyak RM61,795.80. Liability jangka panjang penerimaan mara pula sebanyak negatif RM10,000. Ekuiti pemilik modal sebanyak RM80,000. Untung bersih sebanyak RM11,501.80. Jumlah keseluruhan adalah sebanyak RM144,737.60.